Assalamualaikum guys, Brolah TV di sini. Okey, jangan lupa like, share dan subscribe channel ni ya. Kerana subscribe itu percuma je, tak kena bayar. Sudah? Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum dan selamat malam semua peminat-peminat Topan Wutuh dan juga haters-haters. Apa khabar semua? Baik. Panas Malaysia tengah dalam gelombang panas. So gua nasihatkan semua brother-brother banyak minum air kan? Dan elok sangatlah dengan orang kata stay at home ni kan. Kalau elok tak ada apa-apa nak buat kat luar tu, duduk rumah lah, pasang kipas. Jangan pasang aircon selalu sangat, nanti bil mahal. Sebab situasi kita dengan varian Delta kan, yang sana sini 5 saat, 14 saat kena jangkit. Dengan cuaca panas, eloklah duduk dekat rumah. Dan sekiranya keluar dengan di mana naik kenderaan awam, kalau boleh minta dia jangan pasang aircon, buka tingkap, naik Grab ke kan, so dia buka tingkap. Kalau masuk kawasan-kawasan yang air condition atau contohnya pasar raya semua tu, cuba jarak mana yang boleh, untuk terutama pada mereka yang masih belum, alhamdulillah masih belum suntik COVID. Dah suntik belum? Dah. Alhamdulillah. Mana yang tak suka kena suntik tu kan, gua nasihatkan pergilah suntik. Ajaran Islam sendiri pun, so kita cari jalan. Dan ilmu sains ni pun ajaran Allah juga. Jangan kau ingat tu ilmu orang Yahudi, ilmu orang China, ilmu orang Mak Saleh, semata-mata Malaysia tak buat, itu Tuhan punya kuasa juga, Tuhan punya jalan juga. Mana yang baik kita follow, yang tak baik jangan follow. Kita ucapkan Al-Fatihah, kita sama-sama Al-Fatihah untuk Allahyarham Anjang Haki ataupun Datuk Baharudin Umar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Seorang yang baik, Anjang Haki ni, masa gua kecil dulu, gua selalu tonton dia. Cerita Anjang Haki lah. Tu yang nama dia famous tu. Generasi-generasi umur macam gua ada 40 lebih, 50 lebih, memang kenal dia sebagai Anjang Haki. Seorang yang very low profile, walaupun antara bekas presiden seniman Malaysia tu. Dia antara seniman, bekas presiden seniman, kemudian selepas dia Datuk Rahim Razali kan. Lepas tu baru bla 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 bla, barulah si Zaidi. Banyak jasa dia. Seorang low profile, very good guy. Gua sempat masa tu gua direct bercakap dengan Jin, gua direct, gua penerbit bersama, dan gua juga penulis skrip bersama dengan Allahyarham Tamar Jalis. Gua penerbit bersama dengan Datuk Suhaslam, dan gua mengarah sendiri. Sempat masa tu ambil dia sebagai seorang watak dia tu dalam bercakap dengan Jin tu sebagai seorang ketua orang asli. Watak dia bagus, walaupun simple tapi dia berjaya membawa watak yang baik. Bagus. Orang macam ni kita salute. Dia tak tanya berapa bayaran pun. Sampai gua pun kan, gua suruh production manager gua deal dengan Anjang Haki. Sekali production manager gua cakap, Lando, dia tak minta bayar, dia tak beritahu harga lah. Macam mana?
Lalai gua producer, gua kena turun, discuss dengan dia macam mana ni. Kan, ni apa yang gua ingat lah. Berapa gua nak bayar Lando kan. Oi, cuak gua tu. Kan, orang besar tanya gua berapa nak bayar. Kan? Tapi kita bayar harga yang berbaloi lah. Kita bayar harga yang berbaloi sebab bercakap dengan Jin tu pun alhamdulillah semua orang dapat hak yang masing-masing. Yang bagus cerita tu pun ditayang-tayang dah berdozen kali, sampai sekarang pun ada masih tayang lagi. Alhamdulillah. Bercakap dengan Jin salah satu cerita Melayu yang mengangkat martabat semangat perjuangan, cara-cara Melayu lama. Gua suka cara-cara Melayu lama ni. Gua memang suka cara-cara perjuangan Melayu lama macam Datuk Bahaman, Mat Kilau. Itu yang gua cuba bawa dalam Brotherhood. Cakap benda yang betul walaupun sakit, kan? Jadi korang semua okey semua okey? Alhamdulillah. Nak cakap pasal apa? Nak cakap ni ada beberapa permintaan lah daripada budak-budak Grab dan budak-budak Shopee, kan? Ada dengarnya dia punya komisen makin lama makin sikit, kan? Ataupun dia punya penambahan kerja dia makin banyak, kan? Kalau dulu 150 parcel, sekarang ni dah sampai 500 parcel pun ada. Gua dengar ada budak-budak Brotherhood masuk Shopee, kan? Ada budak-budak Brotherhood buat Grab. Jadi kita nasihatkanlah kepada semua supervisor ke manager ke, kan, supaya kajilah dulu sebelum nak makan banyak dengan mengerah tenaga dengan cara yang keterlaluan ni. Gua memang tak setujulah. Kan? Mentang-mentang orang tengah susah memerlukan duit, janganlah kau kerah dia sampai begitu sekali. Jangan kerah dia macam begitu sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kerpis ni apa cerita ni, Cip? Allah, ada lagi. Aku ingat dah habis dah pasal kerpis. Ni. Nak cakap lagi juga ke? Kan semua dah bermaafan. Betul tak? Betul. Ustaz Abid Liu pun dah minta maaf. Kerpis pun dah minta maaf. Semua dah minta maaf. Buat apa nak sibuk-sibuk lagi? Sebab daripada dulu, kalau korang sedar daripada live gua, daripada dulu gua cakap benda-benda perkara yang berlaku tentang orang kata influenza dua influenza terkenal ni, apabila mereka melakukan satu usaha yang baik, kita kena sokong usaha dia. Kita kena hormat tindakan dia. Jangan hormat orang dia. Orang ni manusia buat salah. Betul. Gua pun buat salah. Ustaz Abid Liu pada buat salah. Kerpis pada buat salah. Mak ayah kita pada buat salah. Buat salah. Betul. Kita manusia, kan? So, kalau kau nak kaji salah orang, banyak salah. Ustaz-ustaz kat Malaysia ni, banyak. Ahli politik lagi banyak buat salah. Betul tak? So, kalau kau nak cakap pasal salah orang, kan? Kalau kau dah, otak kau dah ke arah salah orang, susah. Maksudnya, kau tak boleh nak bersosial, kau tak boleh nak berkawan. Sebab, orang ni pun ada salah. Jiran kau ni pun ada salah. Macam mana kau nak bergerak kalau semua orang ada buat salah? Dari segi psikologi je, kau akan menutup peluang diri kau sendiri untuk bersosial. Betul tak? Kalau kita melihat kesalahan orang. Tapi, macam gua cakap, kita Brotherhood menyokong tindakan yang betul. Apa Ustaz Abid Liu buat? Betul. Hantar bantuan makanan. Apa Kerpis usaha dia buat? Betul. Dia pergi sana pun dia nak tolong orang juga. Dua-dua niat yang baik. So, kita sokong tindakan. Selebihnya tu, wallahualam. Niat perkara gaib. Niat ni perkara gaib. Niat ni benda yang gaib yang kita tak boleh nak judge, kan? Tapi orang kata berhati-hatilah, berhati-hatilah apabila kita nak buat satu kebaikan terlalu pertontonkan pada orang lain. Kena berhati-hati sebab nanti itu mengundang juga fitnah pun ada juga, kan? Samalah ini dua-dua. Kerpis pun ada, Ustaz Abid Liu pun ada. Tapi kalau niat dia untuk mengajak orang lain untuk sama-sama buat kebaikan, good. Tak ada masalah. Mengajak sama-sama, jom kita sama-sama buat kebaikan. Sama Brotherhood buat juga. Tapi kita sebenarnya bila Brotherhood palam jalan ni semua, kan, kita sebenarnya mencabar sistem. Itu lain. Brotherhood ni lain. Kita mencabar sistem. Dia perjuangan ni berbeza-beza. Perjuangan ni berbeza-beza. Macam kita orang lebih kepada sistem. Macam Ustaz Abid Liu ni lebih kepada membantu makanan. Pada Kerpis dia lebih pada, gua rasa dia ni lebih pada
pada gua lah. Dia lebih pada nak cakap aktivis masyarakat dia apa. Macam itulah. Dia pun macam ada keluarkan kenyataan-kenyataan bagi pandangan pada isu-isu kan. Itu cara dia. Biarlah cara dia kan. Cuma pada gua lah kan, kalau orang tanya-tanya, sebab gua penuh inbox gua ni pasal benda Ustaz Abid Lu dengan Kerpis ni. Pada gua dah settle. Dua-dua dah minta maaf, tutup buku. Cuma apabila baru-baru ni bila dia pergi buat laporan polis kan, pada gua satu je yang gua tak setuju dengan tindakan Ustaz Abid Lu. Satu saja. Ni gua cakap tu serang. Gua tak cakap gua benci Abid Lu, tak. Macam gua cakap tindakan dia bagus. Kerpis pun bagus, tindakan bagus. Tetapi tindakan dia untuk membuat laporan polis, pada gua itu gua tak setuju. Dan setiap orang ada hak masing-masing untuk bersetuju atau tak bersetuju. Tapi gua tak benci dia. Macam korang. Korang tak boleh benci gua. Dalam agama Islam, kita tak boleh benci orang. Kita boleh tak suka tindakan dia. Setuju? Setuju sebab manusia ada beribu-ribu mentaliti, tahap pendidikan, tahap pengalaman yang berbeza-beza. Kita cuma menghormati hormati pendapat orang. Korang nak setuju dengan gua pun okey. Korang tak setuju dengan gua pun okey. Cuma pada gua, sebab gua mengenali Kerpis, gua pernah jumpa dia 2-3 kali. Pertama kali gua jumpa dia jemput gua pergi office dia. Dia kecil je, pendek je. Kedi je budak tu. Kedi je Tapi dalam gua pernah tengok gua follow dia punya video bro. Tak ada hal bro, kita tak ada hal. Awet dia cun bro. Awet dia pilih mantap bro. Gua suka, gua ingat pergi office dia dapat lah gua usah-usah kan. Mak betul tak ada. Tak ada. Gua pergi office Kerpis tu, nampak gambar dia dengan masjid. Gua tengok, mana rapis ni? Kan? Gua ingat gua masuk office dia, dapatlah. Gua tak ada hal bro. Gua tak ada hal bro. Gua ingat macam tu lah. Rupanya tak ada. Office Kerpis ni, kalau siapa yang mengenali Kerpis ni, gua pergi sana, dia jual minyak wangi Raudah. Aku cakap, aku ni salah orang ke Kerpis ni? Sebab orang tak mengenali Kerpis kan, dia tak nampak benda ni. Budak-budak ni jual ni, lepas tu ada usaha-usaha dia dengan masjid. Dia ada buat banyak kebajikan yang dia buat. Orang tak tahu. Mungkin orang tak pernah nampak kan. Tapi gua dah nampak, gua dah jumpa. Dan dia hormat orang. Masa borak dengan dia pun, dia ada cakap dia nak panggil Ustaz Abid Lu, join sama-sama. Bagus, dia memang hormat Abid Lu. Pada gua, itu semua benda-benda yang baik yang gua nampak kan. So, walaupun gua kecewa tak dapat berjumpa dengan kita tak ada hal bro. Defam. Defam pun dah pakai tudung. Kacau kan. Tak apalah, bagus benda yang kebaikan. Alhamdulillah. So bila gua mengenali dia, jumpa beberapa kali, pergi office dia, dia jual bau-bau wangian tanah suci kan, yang dia ambil daripada aku tak tahulah buat perfume ni, tapi nama dia Raudah lah. Ada waktu dia usaha-usaha dia dengan kebajikan, dengan masjid ada pendidikan Islam, ada dia buat apps tentang pendidikan Islam lah. Ada something like that. Dia ada usaha dengan Jabatan Agama kalau tak salah gua. Ada gambar dia, ada gambar. So siapa tak mengenali dia, mungkin kau cepat judge dia berdasarkan yang iyalah dia tu lantang kan. Tu cakap Mak Saleh 24 jam, cakap pun pelak-pelak aku pam. Kau masa first time jumpa kau tak percaya kan? What's the news today? Gua memula tu gua duduk Australia bertahun-tahun tak ada pula slang macam tu. Rupanya memang betul. Sebab apa? Mak ayah dia, bapak dia tu kedutaan. Masa kecil dia dibesarkan dekat luar kan. So kalau kau mengenali orang tu secara berdepan, bukan dengar cakap orang, dan kau pun, macam ni budak ni kan. Tak adalah gangster. Walaupun dalam video-video semua Langsi bro, asap-asap bro, Langsi, tapi nampak baik, Islamik. Dia nak compare dia dengan gua, dia lebih Islamik. Habis cerita, betul tak? Nak compare Kerpis tu dengan gua rasa dia lebih Islamik. So ini benda yang gua nampak depan mata gua. Okay, so gua dah jumpa dia, gua dah tahu hati budi macam mana. Dia sangat menghormati gua. Dia panggil Ustaz Azmi. Masa Ustaz Azmi pun ada situ.
Dia sangat menghormati Yusof Hazmi. Abid Liu tak datang, tapi dia sangat menghormati Abid Liu. Gua tahu berdasarkan percakapan dia. So apabila benda ni berlaku, macam gua cakap, gua tidak ada berada di Gaza. Dan korang pun, kebanyakan korang pun tak berada di Gaza. So kita tak tahu. Itu serahkan pada Allah. Cuma yang gua sedikit tekilan, Kerpis ni dia memang jenis manusia yang nak tahu. Dia nak tahu. Kalau benda tu dia tak puas hati, dia akan tanya. Budak zaman sekarang, Kerpis tu muda lagi bro. Budak zaman sekarang, lagi-lagi dah biasa dengan rap, dengan lirik-lirik yang berani dan sebagainya ditunjulkan dalam karya-karya dia. Kemudian dia sendiri banyak mengeluarkan kenyataan-kenyataan tentang isu-isu semasa, dan ramai orang sokong dia. Ramai orang sokong dia. Kemudian dia sendiri bercakap dengan perempuan Yahudi tu, ramai orang sokong dia. Tetapi kau kena ingat, Kerpis ni dia budak muda. Ada bahagian yang dia tak matang. Dia sendiri mengaku yang dia ada beberapa bahagian yang dia tak matang. Jadi, tapi bagusnya Kerpis ni, dia bertanya. Secibai kau nampak dia sekalipun, dia bertanya. Sebab tu dia WhatsApp dengan Ustaz Abid Liu. Dia WhatsApp. Tapi Ustaz Abid Liu mungkin waktu tu bapak dia tengah sakit dan sebagainya. So ini situasi lah. Gua rasa ni situasi lah. Rasa tak ada siapa salah lah. So Ustaz Abid Liu pun tengah pening kan. Kemudian mungkin ada ulat-ulat yang batu api ke kan dalam tim ke macam. Gua tak tahu kan, tapi mungkin sebab dia pun tengah pening kepala, kemudian tu ramai orang ya. Banyak benda boleh jadi, kita tak tahu, okey. Dan apabila WhatsApp tak jawab, kemudian dia kena ban. Pada gua itu menutup peluang untuk orang bertanya. Jadi manusia ni, terutama orang macam Kerpis ni, orang yang memang vokal, kan? Dia kena, siapa belajar psikologi nak tahu apa gua cakap. Siapa belajar psikologi tahu apa gua cakap. Apabila orang yang extrovert begini nak tahu, kemudian jenis tanya, berani bertanya, kau tutup peluang tu, kau rasa dia tak bengang? Confirm dia bengang. Bukan Kerpis je, mana-mana budak-budak muda zaman sekarang, termasuk anak gua ni, umur 3 tahun ni, dia tanya gua, kalau gua tak jawab sekali, nanti dia mengamuk kat gua. Ya anak ni, budak zaman sekarang lain. Kalau budak zaman sekarang bertanya, kau kena jawab. Kau jangan tutup peluang tu. Kalau kita tutup peluang tu, dia akan lebih keliru. Kemudian dia akan lebih tak puas hati. Dan dia akan menunjukkan banyak membawa kepada benda-benda yang tak baik. Lagi satu, kita macam gua percaya dengan Ustaz Abid Liu. Allah sayang semua. Semua Allah sayang. Betul tak? Kalau konsep semua Allah sayang, bermaksud orang yang buat salah ni pun, orang kasar ni pun, Allah sayang. Allah bagi peluang. Betul tak? Setuju tak? Allah sayang semua Allah sayang. Bermaksud, Allah sayang semua, Allah bagi peluang pada semua. Walaupun kau sejahat-jahat manusia, Allah bagi kau peluang untuk bertaubat. Selagi kau tak mati, Allah bagi kau peluang untuk bertaubat. Betul? Betul. Tapi kenapa kau tak bagi peluang pada orang? Kenapa kau tak bagi peluang pada orang untuk bertanya? Kenapa kau tak jawab? Kalau kau cakap semua orang, bukan semua WhatsApp dia jawab, ada bini pun kadang-kadang bini dia WhatsApp pun dia tak jawab. Tak boleh. Terutama tentang isu-isu yang menjerumus ke arah isu yang sensitif. Sebab apa yang Kerpis tanya tu dia tak faham. Jawablah. Lepas tu dah kau tak jawab, kemudian kau blok, kemudian kau buat report polis, kau bawa peguam. Gua tak setuju. Tapi gua tak benci Abid Liu. Dengar betul-betul gua cakap, gua tak benci Abid Liu, tapi gua tak setuju tindakan yang ni. Kau tak jawab WhatsApp budak tu. Kau blok budak tu. Kau balik Malaysia, kau report polis. Kau standbykan peguam nak saman. Tak baik. Semua masalah ni sebenarnya boleh diselesaikan dengan cara apa agama Islam cakap? Bermesyuarah. Bincang. Barulah tak besar. Tentang isu sama ada niat dia nak menunjuk-nunjuk, aku rasa tak ada isu. Sumbangan dia, aku rasa tak ada isu. Alhamdulillah, sampai Gaza tu Tuhan tunjuk, sampai Gaza tu Allah tunjuk. Maksudnya kemungkinan besar ni baik.
siapa yang kerpis buat bagus. Semua pada gua, kerpis semua berapa 36. Ustaz Abid Lu, kerpis muda lagi. Ustaz Abid Lu dalam 5-7 tahun lebih tua daripada kerpis. Perbezaan usia, kan? Gua rasa kerpis tu dia punya style dia memang extrovert, kan? Siapa belajar psikologi tahu apa gua cakap ni. So dia memang akan bertanya. Bila kau tutup peluang bertanya tu, dia akan memberontak. Budak-budak zaman sekarang memang macam tu, memang memberontak. Memang berontak, ya. So pada gua, tapi benda ni dah selesai. Ustaz Abid Lu dah minta maaf, kerpis dah minta maaf. Ni sekarang menjawab soalan-soalan korang yang berlambat dalam box gua ni. Tapi kita cakap alhamdulillah semua dah minta maaf. Cuma gua cakap macam gua cakap tadi, gua cuma tak setuju dia menutup peluang. Sebab kalau betul apa dia cakap, Allah sayang semua Allah sayang, dia sendiri kena berkompromi. Ya, terutama pada budak-budak macam kerpis ni, budak-budak yang extrovert ni, yang nak bertanya ni. Bagi peluang dia tanya, jawab, jangan block dia, jangan buat report polis. Sebab gua ni antara orang paling banyak kena report polis. So gua tahu, once kau lodge police report, dan polis kena buat kerja. Kena panggil tu, kena panggil ni. Kan? Tak payahlah benda-benda peribadi macam ni nak libatkan polis. Polis banyak benda yang nak buat. Lagi-lagi pasal benda yang dua-dua ni ada penunjukan kebaikan. Usaha ke arah kebaikan. Sampai polis nak masuk campur. Aduh, sampai isu Malaysia dah ni. Sampai Jemin gelak tu. Jemin. Lega aku sekarang ni. Korang budak-budak semua, netizen semua tengah bincang pasal Ustaz Abid Lu dengan kerpis. Pasal kilang semua senyap. Kilang buka lagi. Mak betul. Kilang buka lagi. Dah berapa ribu ni? 15,000. 15,000. Wallahualam. Itu tanggungjawab sebagai menteri ni bukanlah mudah. Tanggungjawab sebagai pemimpin bukanlah mudah. Kalau kau silap buat keputusan, akhirat nanti kau jawab. Okay? Itulah jawapan gua pada korang semua. Dan kita sebagai netizen ni yang tidak berada di Gaza pun, kan, kita anggap dua-dua dah minta maaf, kan? Alhamdulillah. Kita ramai-ramai sekarang ni cakap dengan gua, alhamdulillah semua dah minta maaf. So kita okey. Cuma tindakan tu sama ada kau setuju atau tidak, itu masing-masing, kan? Masing-masing. Tetapi kita kena hormat orang ni. Kita kena hormat Ustaz Abid Lu, kita kena hormat kerpis, kan? Tindakan dia bagus, kan? So korang pun setuju masa dia debate dengan perempuan Yahudi tu. Ramai orang sokong dia, betul. Ramai orang sokong dia. Usaha dia bagus. Kalau tak bagus gua tak cakap. Kan? Ustaz Abid Lu pun bagus. Siapa yang kata Ustaz Abid Lu menunjukkan semua tu, pada gua tu niat. Kan? Niat tu Allah yang tahu. Allah yang tahu. Kita tak tahu. Kan? Ada juga orang cakap Landu turap jalan ni nak tunjuk, nak tunjuk apa? Kan? Pada gua nak tunjuk apa? Aku nak tutup lubang. Sebab pendapat masing-masing. Dan pengalaman gua tutup lubang ni, kan, yang menariknya, bila kita tutup lubang, budak beraduk tutup lubang, ni persepsi, ni masalah persepsi. Bila kita tutup lubang, ada orang kata macam gua dengan Brotherhood, kita tutup lubang sebab nak menyelamatkan saudara lain daripada kemalangan. Okey? Itu nombor satu. Itu persepsi kami. Tetapi kalau dari segi kontraktor, persepsi dia, Landu tutup lubang ni dia dah tutup puyuk nasi aku. Tu persepsi dia. Itu persepsi dia, persepsi kontraktor. Landu dah tutup puyuk nasi aku sebab aku dah tak ada lubang nak palam. Macam semalam, gua palam lubang, hari ni kontraktor tercogok dekat tepi jalan. Dia tercogok dengan tar dia semua, dia tercogok dekat tepi jalan gua palam semalam, ramai-ramai. Aku bertanya, kau buat apa? Dah palam. Memanglah aku yang palam. Semalam aku palam. Abang yang palam ke? Yalah aku yang palam. Kenapa kau tak palam dah 2 bulan lubang ni kau tak palam? Marah pula. Balik. Aku dah palam lah semalam. So, dari segi kontraktor, persepsi mereka mengatakan bahawa Brotherhood ni tutup perut nasi. Dari segi politik, berbeza-beza. Ada politik suka dengan Brotherhood. Sebab apa? Brotherhood tengah attack kawasan politik lain. Ada politik tak suka Brotherhood sebab Brotherhood tengah attack kawasan dia. Persepsi lain-lain. Orang jabatan, KPI, pengarah-pengarah KPI bro. Jurutera daerah, jurutera jalan, KPI, Brotherhood attack, KPI diorang kena tanya ni. Kau tanya semua jurutera daerah, jurutera jalan kat Malaysia. Kalau Brotherhood masuk campur, KPI kau kena.
Kerat jari gua. Orang nak masuk interview JKR, salah satu soalan dia adalah, adakah kamu follow page Lando Zawawi Beradut Malaysia? Tu antara salah satu soalan dia dalam JKR. Tanya budak-budak betul ke tidak? Gua cakap bohong ke tidak? Betul. Salah satu soalan nak kerja JKR, adakah kamu follow page Lando Zawawi Beradut Malaysia? Itu betul. So, persepsi manusia berbeza. Beradut melihat tutup lubang, selamatkan nyawa. Kontraktor lihat beradut tutup lubang, tutup perut nasi diorang. Businessman melihat tender keluar. Beradut attack, tender keluar. Keuntungan. Ya. Apabila politik melihat, bergantung. Ada politik yang kena attack, kawasan dia, maksudnya dia benci. Mana politik yang kawasan lawan dia kena attack, dia suka beradut. Berbeza. Okay? Pengarah-pengarah, JD jabatan KPI mereka. So, ini semua bergantung pada persepsi masing-masing. Persepsi berbeza. So, bergantung pada pendapat korang tentang isu Caprice dengan Ustaz Bik Lu. Tapi pada gua, dua-dua bagus. Jelas? Gua tak benci Ustaz Bik Lu, gua tak benci Caprice. Okay? Sebab gua dah berjumpa dengan Caprice. Ustaz Bik Lu gua tak jumpa, gua cuma baca saja. Tapi gua rasa dia baik. Ni apa pasal Datuk Boy Iman pula ni? Tag, share, like. Tag, share, like. Okay? Ada sebarang soalan lagi? Apa JKRJB? Tapi kena ingat, beradut ni kita tak attack orang. Kita attack sistem. Kita attack sistem sebab sistem ciptaan manusia. Manusia ciptaan Allah. Kau tak boleh attack orang. Kau tak boleh benci orang. Beradut tak benci orang. Macam Jemin. Gua bukan benci Jemin. Gua benci tindakan Jemin. Membiarkan kilang-kilang buka. Kan? Macam Sajat. Gua tak benci Sajat. Gua tak suka perangai dia. Kan? Sikap-sikap. Ada benda Sajat buat bagus. Dia pun ada benda remah juga. Betul. So, kita jangan benci orang. Kita benci tindakan yang salah, kita tak suka. Tindakan yang betul, kita kena sokong. Okey? Setuju? Setuju Sajat dah jumpa belum? Belum Apa cerita pula ni? Long Rohaida. Long Rohaida ni, macam gua dah cakap lah, dah diviralkan pun. Kan? Warga yang belum mendapat orang kata IC Malaysia ni, dia kena hormat lah. Ni negara orang. Kau setakat pakai UNHCR ke, pakai IC color lain ke, kan? Hormatlah. Hormat orang sini. Jangan belagak lebih-lebih lah. Dan mana-mana majlis Melayu yang ada kat Malaysia ni, tolong jangan lembik sangat lah. Jangan bagi muka sangat lah dengan orang-orang yang banyak. Bukan bersifat resis. Kita tak resis. Kita cuma tak suka dengan orang-orang luar ni yang menggunakan paksi bangsa Melayu ni untuk kepentingan peribadi, kan? Untuk membuat kesalahan jenayah. Dia banyak jenayah. Polis pun cakap, kan? Ketua Polis Johor pun cakap banyak kesalahan jenayah yang terbaru ni kurung orang lah, kan? Dia rogol orang pun pernah. Ada kesalahan jenayah. Cuma gua pelik lah Immigration. Bila kau nak hantar dia balik? Immigration, mana? Jawab orang Immigration, jawab. Kenapa kau tak boleh hantar dia balik? Kat Australia tu, selagi kau pun dapat citizen PR Australia, kau langgar traffic light pun dikira demerit. Silap kena hantar balik kalau banyak sangat kesalahan. Betul. Tapi Malaysia ni, yalah, banyak bagi muka tengok. Kau tengok, bila COVID ni datang, barulah tahu berapa ramainya pendatang tanpa izin kat Malaysia ni. Dengan rumah yang tak sesuai. Sebenarnya tak bagus untuk image Malaysia, tak bagus. Untuk diorang sendiri tak bagus. Sebab COVID ni senang merebak. Betul tak? Sekarang baru kita tahu, rupanya parti banyak. Warga asing banyak. Baru tahu. Itulah Tuhan COVID ni. Menunjukkan kesalahan-kesalahan selama kita simpan. Kan? Baru kita tahu. Kan? Rasuah banyak. Campak duit dalam plastik beg, campak dekat tengah laut. Ada masuk TV. Kan? Orang apa tu buat tangkap ikan di perairan Malaysia ni, diorang campak duit dekat tengah laut, masuk dalam plastik beg. Silap dengan pendatang tanpa izin sekali diorang hantar lepas.
Ada SPRM tengah buat siasatan. Ya? Macam-macam lah. Okay? So, hormati manusia. Yang kita tak boleh suka adalah tindakan dia saja. Dan apa yang gua cakap jelas malam ni. Gua rasa Ustaz Abid Lu sebenarnya awal-awal perlu bagi peluang pada orang-orang macam Caprice untuk bertanya dan menjelaskan sebaik-baiknya sebelum benda ni tersebar di media sosial. Budak. Caprice tu budak lagi. Okay? Allah sayang semua. Semua Allah sayang. Bagi peluang pada semua orang. Kalau kita tak rapat, kalau ustaz-ustaz, golongan ustaz tak menghampiri orang-orang macam ni, kan dia nak belajar dari mana? Orang dengan orang gua macam gua. Jangan. Ustaz-ustaz lah patut ajar. Merapati ustaz-ustaz, kan? Ustaz pun membiarkan diri mereka dirapati, kan? Supaya mereka ada peluang untuk bertanya. Itulah bagus. Jangan memilih, kan? Memanglah setiap orang ada dugaan masing-masing, kan? Ayah sakit, kan? Ayah meninggal. Orang menduga masing-masing, kan? Semua ada dugaan. Tapi bagaimana kita menghadapi dugaan tu? Budak tu tanya je, kau boleh jawab. Okay? Sebelum benda tu jadi besar. Tag, share, like. Apa yang betul tu betul. Apa yang salah daripada gua tu maafkan gua. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tag, share, like. Salute semua brothers. Utuh tu kali. Utuh.